forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawan Amin tentang isu apa? Langkah Dubai pula dah. Sebelum tu saya baca detail sedikit kat berita harian ni. JCOM dakwa langkah Dubai dalam pembikinan untuk tumbangkan PMX. Saya baca detail sikit. Selepas langkah Sheraton dan langkah London, kini muncul pula langkah Dubai yang didakwa didalangi pemimpin parti bangkang termasuk wakil tertentu kerajaan dengan matlamat sama, iaitu menjatuhkan kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kawan Amin. Dia akan komen macam biasa. Ya. Dubai move. Dubai move. Heboh, kecoh. 2-3 hari ni, kecoh. Bahawa adanya usaha-usaha kononnya. Ini Datuk sebagai usaha politik Perdana Menteri, saya nak tanya. Itu dulu. Dululah, tapi mantan usaha politik itu tentulah ada pengalamannya. Apabila mereka mengatakan Perdana Menteri itu boleh dijatuhkan. Sebab ada wang sejumlah, katanya nak dibeli seorang 50 juta lah. Katanya, kita tak dapat bukti pun. Tapi hebohlah dalam media sosial. Sejauh mana kebenaran itu boleh berlaku, Datuk? Boleh Datuk jelaskan? Boleh ke dengan hanya wang itu, maka ahli parlimen ini boleh dibeli begitu saja? Sila, Datuk. Pertama, Ya. kalau dengan wang itu digunakan untuk menjatuh kerajaan, itu memang rasuah lah. Rasuah terbesar. Confirm rasuah lah, Datuk. Confirm rasuah. Jadi kerti SPRM boleh cakup lah tu. Boleh cukup lah. Ya, ya. Kan? Dan yang kedua kena ingat, boleh tak kita terima khadar dan khadar Allah? Kalau sekarang ini, khatib apa? 148 kan? Jumlah semua kekuatan sekarang ini. Kekuatan 148. 150. Campur nak sokong. Yang dah datang saya 150. Dan sekarangnya, ini satu jumlah yang besar. Ya. Kerajaan ini kerajaan kukuh. Ya. Kan? Dan ditakdirkan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Ya. Ya. Ini merupakan satu takdir Allah. Ya. Ya. Boleh tak pemimpin parti politik lain, sama ada bernamakan Islam atau tidak, mengakui hakikat ini? Ya. Terimalah sebagai pembangkang. Dah tak nak jadi kerajaan sangat itu. Bukan tak bagi peluang. Bukan tak bagi peluang, dah bagi peluang. Tak nak jadi kerajaan. Janganlah nyalahkan orang lain. Sendiri punya keputusan. Ya, ya. Kan? Janganlah jatuh orang lain pula. Berdosa tu. Sebab dah bagi peluang Dah untuk bagi jadi peluang. kerajaan. Tolong bertindaklah sebagai pembangkang. Bagilah carangan-carangan hebat-hebat. Ya. Janganlah duk ratib nak jatuh. Kalau ada yang ratib begitulah. Saya bagi secara umum. Sila, ya. Ya. Sebab Datuk Seri kena ingat, Nabi dah sebut ada 3 golongan tau. Ada 3 golongan. Jadilah pemimpin yang baik. Okey. Ini untuk nasihat yang pemimpin-pemimpin sekarang daripada PM, Menteri Kabinet dan semua yang bawa ahli parlimen dan sebagainya buat kerja untuk rakyat. Betul. Buat kerja, jangan tak buat kerja. Jadi pemimpin yang baik. Jangan bila jadi wakil rakyat pun tak mau jumpa. Itu saya kata jangan ada dusta tu. Rakyat tak mau jumpa, servis teruk, pusat khidmat pun tak ada. Benda-benda macam ni. Ya. Pertama, Nabi kata jadi pemimpin yang baik. Kan? Yang kedua, tak boleh jadi pemimpin, jadi pengikut yang baik. Ya. Jadi pengikut yang baik. Jadi pembangkang yang baik. Bagi idea, support. Nak buat macam mana time pembangkang. Ya. Dan yang ketiga, ya, kalau pemimpin yang baik tak boleh jadi, pengikut yang baik tak boleh jadi, jangan jadi pengacau. Jangan jadi yang ketiga ni. Celaru habis semua. Selalu habis semua rakyat. Celaru habis semua. Jadi, pada saya lah. Ya. Yalah, kita pun susah juga nak terima. Untuk apa, kita ni orang dalam UMNO dah lama. Kan? Ya. Tiba-tiba jadi kerajaan begini. Tetapi, dah UMNO punya keputusan begitu, kita terima. Yang pentingnya, kerajaan dan rakyat. Ya. Kita bersyukurlah. Daripada jadi kalang kabut, macam-macam kan. Jadi, kita support lah kerajaan yang ada sekarang ni. Tak, persoalan saya nak tanya pula Datuk Mustafa. Sebab saya selalu bercakap apapun saya berlandaskan pada perlembagaan. Dan perlembagaan mengatakan Perdana Menteri itu boleh dijatuhkan pertama kalau dia sendiri nak berhenti. Kan, Datuk? Ingat? Ya? Macam Pak Lah dulu pun Pak Lah sendiri nak berhenti. Ya, Dr. Mahathir sendiri pun dia nak berhenti. Baru boleh dijatuh. Yang kedua, dia disahkan gila. Mesti adalah pakar, doktor dan sebagainya mengesahkan dia gila, barulah dia boleh jatuhkan. Dan yang ketiga, dia mesti mendapat undian tidak percaya di kalangan 222 ahli parlimen. Yes. 3 perkara ni je rasanya tidak ada lagi. Yes. Lain tidak boleh dijatuhkan walaupun dengan apa cara sekalipun. Jadi boleh Datuk komen bab ni?
Yang satu tidak akan berlaku. Iaitu dia akan berhenti dengan sendiri. Takkan. Saya tak fikir Anwar akan berhenti. Ya. Yang kedua, dia akan gila. Saya tak fikir Anwar akan gila. Ya. Dia gila nak kerja adalah. Jadi, kebarangkalian Ya. yang diwar-warkan sekarang ini dengan apa ni move to move ni yang terbaru, move Ya. Dubai. Dubai move. Dubai move. Itu sajalah yang dia orang ni boleh buat Ya. dengan harapan untuk mempengaruhi ahli-ahli parlimen supaya mengadakan undi tidak percaya kepada Anwar. Tapi katanya itu hari Jumaat, sedangkan parlimen nak bersidang pada... Saya nak cakap Ya. tidak mungkin. You forget it. Lupakanlah cerita nak tebuk lubang, nak tebuk atap, nak tebuk lantai. Ya. Forget it. Anwar akan terus kekal sehingga PRU 16. Tengok saja media duty dalam parlimen, sokongan dan sebagainya. Dan dia orang nak korek kat mana ni? Yang katalah seorang nak bayar 50 juta apa semua kan. Nak korek kat mana? 30 orang ahli parlimen UMNO BN sudah terikat dengan aku janji. Atta. Ya. You lompat, you bayar 100 juta. Ya. Ambillah. Ambil. Kau mana? Kita dengar cerita korek atap apa semua ni, kajian baru ni daripada bulan 8 lagi. Ya. Lepas hari, separuh hari. Yang terbaru, konon hari katanya Jumaat. kalau Syamsuri menang di Kemaman, Ya. tukarlah kerajaan. Kepala otak dia tukar. Minta maaf lah, ya. Forget it. Macam Datuk Man kata tadi lah. Yang kamu tak nak jadi kerajaan apa pasal? Kamu dulu, kalau kamu bersama dengan PH bersetuju, Lagi kerajaan nak jadi begini lah. kerajaan, kamu lah kerajaan. Yang bila kami masuk bersama ni, yang kamu sebut ni besar. Saya masih ingat lagi. Ini cerita orang malu ni tau. Ya, ya. Malam pengumuman keputusan pilihan raya, saya ada di PWTC. Ya. Tingkat 39. Tengah, no, di bawah, di Dewan Tun Ismail. Ya. Tengah-tengah keputusan kelam kabut masuk, kita dah tahu kita kalah kan. Diorang bagi laluan, Astro bagi laluan kepada Haji Hadi. Ya. Buat pengumuman khas. Ya. Maka dengan bangganya, kita berterima kasih kepada rakyat yang telah mengundi kita dan insya-Allah kita akan tubuh kerajaan dalam masa terdekat. Ya. Kata Haji Lebay Kelarah ni. Ya. Akibat oleh kerana tak jadi, tak boleh tubuh kerajaan itulah, sehingga sekarang mereka-mereka ini duduk sasau gitu. Nak tebuk sana, tebuk sini. Dubai lah. Sikit lagi entah Jeddah lah apa semua. Silap-silap Tripoli ke apa semua. Ya. Forget it. Lupakanlah. Lupakan. Macam Datuk Man kata dia, jadilah pembangkang yang baik. Ya. Ya. Tosalah dia buat kacau lagi. Ini kerajaan sekarang nak buat kerja. Anwar kena fikirkan masalah dunia. Masalah ekonomi. Ya. Masalah kebajikan rakyat. Masalah kepentingan rakyat. Itu yang kita nak fikir sekarang. Sekarang ni bukan fikir nak enjoy-enjoy je. Ada lah orang cakap Anwar sejak jadi Perdana Menteri ni tiap-tiap bulan keluar negara. Iyalah. Betul lah. Keluar negara kena cari pelabur. Ya. Keluar negara untuk hubungan Malaysia dengan dunia. Jadi champion Palestin. You tak boleh hidup di Malaysia je nak jadi champion Palestin ni. You kena pergi negara Arab, negara Nu apa semua gini. So what? Jadi tolonglah. Ya, tak mungkin. Ya, saya nak tanya juga pandangan Datuk Osman. Dalam keadaan sekarang ni, saya melihat bahawa nak membeli itu. Bagaimana Datuk boleh tambah lagi dan cakap nak membeli di kalangan 222 tu. It's not small amount of money. Tak ada, saya nak kata mustahil tu tak tahulah. Tapi mungkin ada usaha-usaha negatif yang nak menjatuhkan kerajaan ini kerja pembangkang. Ya. Ini kerja pembangkang. Tapi Datuk saya nak betul ke? Bukan nak jatuh kerajaan tak. Kalau jatuh kerajaan, treason tak. Nak jatuhkan pimpinan kerajaan tu yang betul. Yes. Menjatuhkan pimpinan kerajaan sekarang ni. Ya. Cuma saya gini je lah. Ya. Istilah orang Perak dia kata meroyan. Apa dah? Meroyan. Meroyan. Kenapa meroyan benar? Kan? Orang Perak. Duk meroyan. Jadi pertama sekali berhentilah meroyan ni. Ya. Dan kalau sayang negara dan rakyat, Ya. jadilah pembangkang yang baik.
Sama-sama kita bantu tolong kerajaan sekarang ini jadi pembangkang yang baik untuk macam Tok Pa kata tadi memperbaiki ekonomi supaya PM kita senang buat kerja. Ya. PM tak buat kerja dia kata tak buat kerja. PM terlajak kerja dia kata terlajak kerja. Jadi ini apa kehal ni? Kan? Ya. Oleh sebab tu pada saya tak ada masa sangatlah kita nak banyak sangat politiking. Ya. Rakyat susah. Rakyat pun dah muak dah tengok apa yang berlaku. Betul. Fokus. Bantu kerajaan yang ada ni. Ya. Pilihan raya akan datang tu kalau dah rasa kerajaan ni lemah nak tukar pula. Tukarlah. Tukarlah. Kata orang Kuala Kangsar, tukar lah. Kan? Sekarang ni bagi buat kerja. Sama-sama kita bantu. Sama-sama kita bantu. Okey, Datuk Mustafa. Kena saya baca detail sedikit lagi. Ketika meledakan cubaran itu, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Ismail Yusof mendakwa langkah baik timbul sewaktu percubaan pemimpin Perikatan Nasional PN termasuk dari pihak kerajaan di ibu kota Emirat UAE baru-baru ini. Beliau mendakwa pertemuan itu berlangsung untuk berunding selain menetapkan tugas tertentu kepada pegawai yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti ahli parlimen yang berpotensi beralih sokongan kepada pembangkang dengan sebutan semata-mata mahu menubuhkan kerajaan tebuk atap. Selain pimpinan PN, beliau mendakwa ada juga pembabitan tokoh politik veteran berpengaruh berpangkat tun yang bersekongkol dengan pembangkang, termasuk dikatakan menggunakan sumber asing untuk menggulirkan parti raya ditajui oleh Anwar. Menjelang kehadiran 2024 sejak seminggu dua ini terdapat desas-desus tentang usaha tebuk atap untuk mengambil alih kerajaan Madani bergema kembali. Menjadi rahsia umum, Sehari Dua ini cerita mengenai pertuan di Dubai oleh tokoh-tokoh dari PN diikuti dengan kehadiran beberapa pemimpin lain yang dikatakan dengan kumpulan-kumpulan yang tidak senang dengan cara bina PMK Anwar Ibrahim. Maka dikabarkan ada rumusan langkah Dubai disusun dengan tugasan diberikan kepada orang bertanggungjawab yang ditugaskan untuk bertemu berunding dan tawaran kepada mereka yang dikenal pasti boleh beralih sokongan kepada mereka pembangkang. Dikatakan ada jurucakap yang ada akses dengan kepimpinan di sebelah pembangkang sedang berkeliaran di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak untuk cuba meyakinkan bahawa awal 2024 kajian ini akan tumbang siap dengan tarikh dan deadline sekali. Katanya macam-macam dia orang ni. Tuan-tuan, itu menyokong kerjaan berbodan dan PMK Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.